بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب عبدا آبدين والدهر الداهدين اللهم علمنا ما جهلت وذكرنا ما نسيت ففعلناها سليمان وكنا الحكم وعلما وشكنا مع البدى وسبحنا وطيرا فائلين يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون ويا رب إبراهيم ويا رب محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا الفهم والعلم والحكمة والعقل والحفظ برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam ke atas baginda dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Moga-moga kita semua yang berada dalam kelas kita pada pagi ini semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita dapat teruskan lagi kuliah duha tafsir kita pada pagi ini dan insya-Allah kita akan masuk kepada surah yang kedua iaitu daripada juzuk amal iaitu surah Al-Falaq. Tengok surah Al-Falaq iaitu surah yang 113 pada muka surat 1452 tu. Kita tengok Baik, insya-Allah kita baca sama-sama dulu kemudian baru kita teruskan kepada tafsir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد صدق الله العظيم. Baik, kita tengok surah yang seterusnya iaitu surah Al-Falaq. Jadi surah Al-Falaq ni dia ada 5 ayat. Yang mana surah ni berada dalam Al-Quranul Karim. Dia berada pada surah yang ke-113 dan diturunkan kata ulama di sini iaitu Makkiyah, tapi dalam kitab kita dia kata diturunkan di Madinah. Ada ulama kata di Mekah dan ada kawian asah. Ingat, dia ada dua pandangan di sini. Ada pandangan mengatakan ayat ini diturunkan di kota Mekah dan ada ayat mengatakan bahawa ayat ini diturunkan di Madinah. Ini mengikut pandangan asah kerana ketika Nabi disihir itu Nabi berada di Madinah. Jadi ayat ini sebenarnya sepatutnya kita belajar Al-Falaq dulu baru An-Nas. Tapi tak apalah, kita terus surah yang pendek daripada belakang ke atas, tak apalah. Cumanya dia dua ayat tadi Al-Falaq dengan An-Nas ni adalah lebih kurang antara nuzul Quran. Tujuannya Allah Ta'ala waktu ayat ni ialah Allah Ta'ala suruh kita minta berlindung dengan Allah daripada kejahatan, antara kejahatan manusia, kejahatan makhluk, kejahatan sihir dan sebagainya. Tu dia lebih kurang ayat An-Nas juga. Sebab dua ayat ni diturunkan untuk mengelak daripada sihir. Baik, kita teruskan pada ayat yang pertama. Qul a'udzu birabbil falaq. Jangan qa tu kuat sangat. Qul tu jangan qul jelah, jangan dua harakat qul tu. Qul
Huruf hamzah dengan ain, yang ni ramai orang susah nak sebut lah. Nah, jadi cara benda yang susah nak sebut dalam Quran, kaedah dia sebut perlahan-lahan, ambil slow-slow. Qul jelaskan huruf a baru ambil huruf ain. Ingat kaedah ain kita apa? Ambil secara lambat sedikit. Qul a'u. Jelaskan a dulu. Qul a'udzu zu lidah di ujung gigi. Zu keluar angin. Qul a'udzu birabbil bil tu huruf lam mati, jangan terlampau jelas sangatlah, biasa saja. Bil falaq tu. Qalqalah apa ni? Sugro ke kubra? Kenapa sugro? Jadi maksudnya Qul a'udzu birabbil falaq. Tu. Baik, katakanlah wahai Muhammad. Qul di sini fi'il amar. Bila datang huruf belakang huruf mati, ingat dalam bahasa Arab ni bila baris mati ke belakang tu dipanggil fi'il amar, fi'il suruh. Siapa yang suruh? Allah Taala suruh. Sebab tu kena mengaji bahasa Arab. Kalau boleh mengajilah bahasa Arab ni, baru kita boleh faham kenapa tulisan tu di baris mati. Kalau boleh belajarlah bahasa Arab. Bahasa Arab ni kalau kita belajar memang mula-mula payah, memang susah. Tapi bila dah nama tu kita dah mahir, Allah Rabbi, marilah kita apa insya-Allah kita boleh baca tafsir dia. Tapi walaupun kita pandai bahasa Arab, tapi kena rujuk kepada tafsir ulama mufassirin jugalah. Maksudnya bila kita faham bahasa Arab ni, kita baca Quran, Allah Rabbi, satu nikmat, rasa dalam hati tu rasa lazat bila kita baca Quran tu, rasa lazat, kita faham dengan istilah. Jadi di sini kata kul tu fi'il amar. Fi'il amar ni maksudnya suruh, Allah yang suruh Nabi. Kul kalau dalam tafsir, hiya siapa dia? Kul tu hiya Muhammad, kena kepada Nabi Muhammad. Kul katakanlah wahai Muhammad, a'udzubillah. Tu aku berlindung, tu akulah. Tu sebab tu dalam bahasa Arab ada anna nahnu, hiya huma hum, huwa huma hunna, anta atum antum, ati atum antuna. Itu dalam tasrih pula dah. Tu dah kena mengajilah yang tu. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk. Kata ulama di sini al-falaq. Al-falaq tu ada ulama kata bermakna sekalian makhluk, ada ulama kata al-falaq iaitu waktu subuh. Tuhan mula surah ni Allah Taala baca qul a'udzu birabbil falaq, katakanlah Muhammad aku berlindung kepada Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk. Maka Allah Taala suka bersumpah dengan benda-benda yang mana manusia kagum. Manusia rasa takjub. Antaranya Allah Taala sebut dalam Quran wal asr. Apa maksud dia? Demi waktu asar, ataupun diterjemah demi masa. Jadi waktu asar ni waktu di antara maghrib tu. Jadi cuba kita tengok fenomena waktu petang ni macam mana. Cukup cantik. Kalau tanya fotografer, orang yang nak ambil gambar ni, kahwin ke apa benda, pasti dia akan pilih waktu selepas waktu asar, dekat-dekat maghrib tu. Itu satu view yang cukup cantik. Warnanya, tone dia memang orang panggil stabil lah. Tu antara waktu yang paling cantik iaitu selepas waktu asar, dekat-dekat maghrib tu. Tapi kena ingat, walaupun ada seorang pelukis ni dia pandai lah, dia hebat dalam masalah lukis ni, tiru-tiru lukisan ni. Jadi walaupun pelukis tu pandai macam mana pun, dia campur warna itu, ini dan sebagainya, tetapi dia tak akan jadi lukisan tu seperti mana yang kita pandang view yang cantik pada waktu petang. Dia tak akan sama. Dia tak akan sama. Begitu juga waktu subuh. Antara dua waktu yang paling cantik suasana iaitu waktu lepas asar dan kemudian waktu selepas subuh. Biasanya selepas kita solat subuh kan, lepas solat subuh dekat masjid tu dah naik dah cerah matahari tu. Kita tengok macam mana suasana cerahnya waktu selepas waktu subuh tu. Jadi pada waktu tu berpisah antara gelap kepada cerah dah. Bila nak naik cerah tu lepas waktu subuh, kita tengok view yang cukup cantik.
Sebab tu kalau nak jogging lepas subuh lah. Jangan pukul 9, 10 baru nak jogging. Nah, ya tu memang berpeluh. Pasal apa? Matahari duduk kepala roh. Nah, tu. Allah. Saya kadang-kadang susah nak pergi jogging pagi. Pasal apa? Pasal pagi tu kuliah subuh dulu. Jogging pukul 10, 11 lah. Penat lah. Nah, jadi bila view pagi ni memang cantik. Nah, dengan air embunnya, dengan Allahu Akbar, Allah pokok-pokok mengeluarkan oksigen pada waktu pagi, cantik lah. Maka apabila kita tengok benda-benda macam tu, maka terdetik dalam hati kita memuji Allah Subhanahu Taala. Subhanallah. Nah, ma khalaqta hadza batilan. Allah Taala tidak buat benda ni sia-sia. Nah, kena ingat Allah Taala buat benda semua ni bukan sia-sia. Maka Allah Taala cipta cantik di waktu subuh itu, maka kita minta berlindung dengan Allah Taala, minta berlindung dengan kamu Tuhan yang menciptakan waktu subuh. Jadi Allah perintah kepada Nabi supaya minta berlindung daripada benda-benda yang tidak elok dalam kehidupan kita. Nah, sebab itulah kita ni jangan duk tawakal saja, kena usaha doa juga. Dah, kena doa juga pada Allah minta berlindung. Sebab yang suruh doa ni siapa? Allah Taala. Nah, sebab tu senjata orang mukmin berdoa. Jangan kita duk rasa aku ni sihat, aku boleh buat kerja sendiri. Tak perlu berdoa kepada Allah lah. Jangan begitu. Walaupun kita ni dah kaya, walaupun kita dah sihat, kita tetap kena minta doa dengan Allah Ta'ala sentiasa. Jangan putus doa dengan Allah ni. Dah? Ni kita kena minta dengan dia. Pasal apa? Pasal Allah yang beri kita semua ni. Dah? Kena ingatlah dalam hidup ni, kalau kita lupa Allah, Allah lupa kita. Bila Allah lupa kita, Allah biarkan sebab kamu lupa aku, buat sendirilah hidup ni. Kamu jalani sendirilah hidup ni. Bila dia timpa kesusahan, kamu jalani sendiri. Susah kita, sebab dalam hidup kita semua bergantung kepada Allah Subhanahu Taala. Sebab nikmat tak cerita banyak lah. Nikmat ni kadang-kadang antara nikmat yang paling, kita ambil orang paling simple lah. Contoh seperti tidur. Kalau Allah Taala tarik nikmat tidur ni, macam mana? Macam mana? Nak jawab macam mana? Nak baring kau tu tak menerah. Nak baring kau ni tak tidur. Duk berjalan kaki nak cuba tidur, pindah tempat tidur sana tak jadi juga. Kalau Allah tarik nikmat tidur ni, macam mana jadi itu? Jadi korak kering lah perut kita. Nah, pasal apa? Pernah orang putih buat kajian. Dia buat satu kajian beberapa minggu. Ada satu orang ni tak tidur beberapa minggu. Nah, memang tak tidur. Jadi dia bagi ubat tak nak bagi tidur, bagi ubat. Dah sekali orang tu jadi macam nak gila. Nah, jadi nak gila, jadi macam tubuh jadi kurus, macam tengkorak dan sebagainya. Padahal bagi makan. Tapi disebab kurang tidur, maka hidup dia jadi kacau balau. Last sekali dia jadi gila. Tengok. Pasal apa? Allah Ta'ala tarik nikmat tidur. Saya ceritalah benda harta, benda apa semua memang nikmat tu. Yang kedua, Allah Ta'ala tarik nikmat nak kecing berak. Biasa orang kena penyakit apa? Prostat dah. Betul? Prostat. Belum ni kita boleh kecing elok je. Boleh kecing elok. Itu kalau nak kecing kita boleh tahan, boleh stop dia. Dia ada guide lagi. Lepas tu baru kita keluar saluran. Baru pergi tandas, baru kita kecing normal lah. Tapi bila kena prostat, betul prostat. Bila kena prostat ni dia, orang panggil tak ada sakat dah. Kalau nak keluar macam tu saja. Dia tidak ada tempat nak proses. Maksudnya dia perlu kepada bantuan, dia masuk wayar lain, dia perlu kena servis dan sebagainya. Tu bila kena macam ni, maka dia akan kata, Allah, masa aku sihat dulu, aku tak nampak nikmat ni. Tapi bila kita kena macam ni, baru kita tahu sukanya nak kecing dan sebagainya. Prostat ni mari sakit perut, dia mari senok dan sebagainya. Tu orang yang kena dia tahulah, tapi orang yang tak kena dia tak akan tahu nikmat ni. Ni ingatlah. Dan banyak lagi nikmat-nikmat yang biasa-biasa kita bagi contoh. Yang ni antara nikmat yang paling Allah Ta'ala beri pada diri kita. Antara lagi kita boleh buang air besar, itu nikmat. Antara lagi apa? Kentut. Nikmat tu tuan-tuan. Jangan duk kata apa benda. Duk kentut dalam kelas apa semua, jangan duk kata kat dia. Kadang-kadang kena lepas juga benda tu. Sedangkan lori bila berhenti traffic light pun dia lepas juga. Dia apa tak lagi manusia. Dah lah baru lepas makan apa semua dah.
Biasalah tu. Dah biasalah tu. Jadi itu satu nikmat. Tapi kalau Allah Taala tarik nikmat getuk, tak getuk sampai sudah. Apa jadi? Duk tahan gitu, duk biru muka. Duk mari migrain, duk mari sakit kepala pasal apa? Pasal tak keluar angin. Ni, itu masuk contohnya. Jangan main. Jadi apa saja yang Allah Taala buat, ma khalaqta hadza batilan, Allah Taala tak buat sia-sia. Ingat dah. Allah Taala buat semua ni ialah untuk kita semua kebaikan. Ada hikmah di sebalik ciptaan Allah. Jangan kita dok kondeng, Allah Taala kenapa buat begini-begini Kenapa Allah Taala buat langit tinggi sangat, buat rendah sikitlah, boleh sentuh hawa ke, boleh main-main obo-obo ke apa. Jangan dok soal. Dah. Apa yang Allah Taala buat tu sesuai dah untuk makhluk, sedangkan kita yang akan disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat dah. Baik. Ayat yang kedua, min syarri ma khalaqa. Tu. Min syarri ma ni maksudnya kalau mengaji bahasa Arab, min tu dipanggil ta'alluq. Ta'alluq kepada a'udzu birabbil falaq. Tu ta'alluq. Ta'alluq ni maksudnya kita gantung. Jadi bahasa Arab ni dia suka bercakap ringkas. Tadi kul a'udzu birabbil falaq, ya Muhammad minta berlindunglah daripada Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk. Itu asal. Kemudian dia mari satu ayat lagi, min syarri ma khalaqa, mintalah berlindung dengan Allah dari bencana kejahatan yang makhluk yang Allah Taala ciptakan, yang Allah Taala buat. Jadi min di situ dipanggil ta'alluq kepada a'udzubillah. Ta'alluq ni maksudnya kita gantung perkataan. Maksudnya perkataan tu kita tak sebut dah. Dia mari ringkas, dia kata min. Daripada bencana kejahatan yang Allah Taala ciptakan. Kalau ikut asalnya qul zubirab min syarri ma khalaqa. Tu maksudnya ta'alluq tadilah. Tak apalah, iaitu bahasa Arab. Minta berlindung dengan Allah daripada bencana kejahatan ataupun yang makhluk yang Allah Taala ciptakan, yang Allah Taala buat. Jadi apa benda yang makhluk Allah Taala buat, yang nisbah yang memberi kejahatan mudarat pada kita, apa benda? Contoh seperti mana kalau kita duduk di hutan rimba, yang beri kejahatan biasanya rimau lah, harimau. Jadi rimau ni bukan buah limau, harimau. Jadi dia ni boleh mendatang kejahatan kepada manusia. Berapa ramai dah jadi mangsa harimau ni. Seperti mana berlaku di Hulu kat Kelantan tu. Sebab di sana banyak kebun getah. Dan berapa ramai pegebun penoreh getah yang telah dibahas harimau. Pada zaman dulu ramai. Tu dia kena bahas harimau. Kena apa? Kena syarri ma khalaqa. Kejahatan dari benda yang Allah Taala ciptakan. Jadi Allah Taala cipta harimau ni. Contoh dalam tafsir sebut Allah Taala cipta harimau membawa kejahatan kepada diri kita. Contohnya lagi seperti nyamuk Aedes. Ni pun makhluk yang mendatang kejahatan juga, nyamuk Aedes ni. Tu. Maka dalam Quran ni Tuhan sebut qul a'udzu birabbil falaq, katakanlah ya Muhammad pada semua suruh minta berlindung daripada Tuhan menjadikan waktu subuh, dan suruh pada mereka suruh minta berlindung dengan Allah dari kejahatan makhluk-makhluk yang Tuhan ciptakan. Jadi banyak makhluk yang Allah Taala cipta boleh memberi mudarat pada diri kita, banyak benda lah. Maka kita kena minta berlindung dengan Allah Taala daripada kemudaratan, daripada benda-benda ni semua. Minta berlindung daripada dibahas harimau, kukuk datang kejap lagi dibahas anjing. Naik motor nak pergi kuliah ke blok, mari anjing duk kejar kat belakang. Saya berapa kali kena kat rumah. Tu minta berlindung. Lepas tu baca doa a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Daripada benda-benda hak jahat nak menimpa kita. Minta berlindunglah daripada nyamuk Aedes, sebab nyamuk Aedes ni boleh beri mudarat pada diri kita. Minta berlindung daripada diketik lipan, minta berlindung daripada diketik ular. Ular ni bila dia ketik kita ni tuan-tuan, ibu saya sendiri, ibu saya masa kat rumah dulu, dah lama dah. Jadi ibu saya ni dia nak pergi basuh baju, jadi bawah washing machine ni, rumah kampung kan, dia ada satu lubang saluran mesin tu, mesin basuh tu. Maka ular senduk tu masuk ikut sana. Dia duduk di bawah mesin basuh tu. Jadi mak saja ni bila nak pergi basuh baju, dia tak perasan lah. Lepas tu dia duduk tengah dia macam ni lah. Lepas tu mak saya tak perasan, dia pun patut di tempurung kaki ni. Jadi mak saya tu rasa macam sengatan biasa sajalah.
rasa macam biasa je, tapi lepas tu bila arwah ayah saya ni perasan, itulah barulah bawa mak saya pergi hospital. Tapi akhirnya kena belah di tempat kawasan kena patut. Asal sikit je tapi dia jadi biru, kena belah habis daging-daging dekat kawasan ni. Dan bisa pula tu. Nah, tu nak kata bisa pula. Maka dalam ayat ni misyarri ma khalaq, mintalah berlindung daripada bahaya yang Allah Ta'ala ciptakan, minta berlindung daripada kejahatan yang Allah Ta'ala ciptakan. Itu maksud dia dalam ayat ni. Tu selama ni kita duduk semayang tak? Kita duduk semayang, kita duduk kata apa? Dalam semayang, dalam surah kita kata qul a'udzu birabbil falaq. Kita duduk baca selalu surah ni dalam semayang. Tapi kita tahu tak tafsir dia? Tahu tak? Tu. Berapa lama dah kita duduk baca surah ni tapi tak tahu tafsir. Tapi alhamdulillah lah, datang ke kelas ni boleh kita belajar dah. Jadi kalau kita tengok surah ni simple je, pendek, ringkas dah. Tapi walaupun pendek, ringkas, kalau kita nak bahas satu-satu panjang, esok pun tak habis kalau nak bahas sebenarnya ni. Ni tengok ayat ketiga, wa min syarri ghasikin idza waqab, dan mintalah berlindung dengan Allah dari kejahatan malam, yakni dari bahaya gelap bila malam itu masuk. Kalau kita tengok ayat ghasiq ni maksudnya waktu malam gelap. Tuan, bila kita sebut malam ni macam-macam boleh jadilah waktu malam ni. Contohnya seperti kebakaran boleh berlaku pada waktu malam. Tu duk tidur sedap-sedap, lepas balik tengok bola dengan tok lelaki bini dah, penat-penat duk tidur lepok, baru balik haknya dan sebagainya, letih. Tak pergi lagi. Balik ke bodoh, relax apa semua. Tiba-tiba tak perasan hari tu pergi haknya itu, lupa nak tutup wayar pelak apa semua kan. Bila balik sampai ke rumah, duk rehat sedap-sedap pasal aircon, suhu 16 darjah Celsius apa semua dah. Tiba-tiba wayar ring mari syok. Pasal apa? 3 hari hanya tak tutup kipas kat rumah. Jadi mari syok wayar tu. Jadi syok pelak tu. Tiba-tiba ataupun kita pasang pelita ayam kat rumah. Saja buat koleksi pasal pelita ayam. Lupa, tiba-tiba terbalik kena angin, maka pelita ayam tu kena kain langsir apa semua, terbakar habis rumah kita. Jadi apa maksud pada waktu malam ni macam-macam boleh terjadi. Waktu malam ni. Ni cerita pada waktu malam ni 1001 kemungkinan boleh terjadi benda-benda yang buruk berlaku. Maka Allah Ta'ala ajar pada ayat ketiga, mintalah berlindung dengan Allah daripada kemungkinan-kemungkinan yang tak baik yang mungkin terjadi pada waktu malam tersebut. Itu baru contoh kebakaran. Ada lagi kes seperti kecurian pada waktu malam. Jarang orang curi pada waktu siang, ada tapi jarang. Tapi pencuri biasa pada waktu malam lah. Kita duduk tidur elok-elok, ni baru balik Putrajaya pula. Tadi balik hanya, ni balik Putrajaya. Tidur duduk elok-elok apa semua, tiba-tiba naik pencuri, buka kot pintu tingkat rumah kita tu. Tu. Jadi duk masuk dalam dapur kita, jadi lagu tu lagu ni. Bila masuk dalam bilik kita duk tidur lena, tiba-tiba pisau duk tekuk kita. Tiba-tiba mari bistu duk atas kepala kita. Apa kita nak buat macam tu? Benda ni pernah berlaku pada ayah angkat saja lah. Dia duduk di Jerantuk Pahang. Ayah angkat lah, bukan ayah betul. Jadi ayah angkat ni, dia pernah cerita, dia ni jenis orang yang berada jugalah. Jenis orang berada, dalam rumah dia tu ada senapan, macam senapan untuk berburu tu. Jadi pencuri tu, dia tahu dalam rumah ni ada senapan. Dia masuk ikut shilling. Rumah kampung kan, dia ikut shilling ni. Bila dia masuk, jadi tuan rumah ni dia tidur lah. Dia pun pergi ambil senapan slow-slow. Dia ambil senapan, dia acu senapan tu kepada tuan rumah tu. Tu. Dia acu senapan. Jadi akhirnya habis barang-barang kemas, duit apa semua kena curi. Tapi dia kata tak boleh nak buat apa dah waktu tu, sebab senapan duk atas kepala ni. Tu buat senapan, mari duk parang lagi, pedang samurai lagi. Ni apa kita nak buat macam tu? Apa lagi kita nak buat? Tak boleh nak buat apa dah. Dan kisah ni juga pernah berlaku tak silap di Pantai Timur, saya tak silap. Ada satu kes yang tragis lah, kes ni pernah tergempar masuk dalam surat khabar pada tahun 2000, tak silap 2000
Antara 2016 2017 lebih kurang macam itulah. Kes ni berlaku di Kota Timur. Kesnya macam ni. Satu hari bila suami dia pergi kerja waktu malam lah, shift malam. Pada waktu itu isteri dengan anak kecil ada tidur dalam bilik. Dan pada malam tu juga pencuri ni tahu suami dia tak ada kat rumah. Maka pencuri pun naik ikut tingkat bilik dia. Bila naik ikut tingkat, maka dia pun tengok seorang perempuan ni sedang tidur bersama anak kecil lah. Maka dia pun curi barang kemas dalam senyap-senyap. Dia curi barang kemas senyap-senyap. Kemudian dia tertengok tidur. Biasalah orang perempuan kan tidur kat rumah sendiri macam mana pakaian dia lah. Jadi dia tengok perempuan tu, dia bakit nafsu. Lepas bakit nafsu, dia pergi buat nanya pula ke perempuan ni. Dia tidur perempuan ni. Jadi dalam sama-sama gelap-gelap tu, perempuan ni perasan yang buat kerja ni orang kampung dia tu juga. Jadi perempuan ni dia kenal siapa yang buat jahat ni. Bila perempuan ni kenal, dan kemudian bila pencuri tu perasan perempuan ni kenal dia, kemudian dia ambil pisau, dia sembelih pula perempuan ni. Ni. Boleh faham eh? Dia sembelih pula. Dan kemudian pencuri ni pun lari lah. Bila lari tu ditakdir Allah Ta'ala, perempuan ni tak mati lagi pada waktu tu. Dia masih ada hayat dan tenaga lagi. Sakit baki tenaga yang dia ada, dia pun gagahkan diri dia. Dia bangun balik, dia ambil baby dia sedang tidur tu, dia dukung, dia pergi dapatkan orang kampung. Bila dah dapat orang kampung, dia beritahu cerita satu persatu siapa yang buat jahat ni. Maka akhirnya pencuri tu pun ditangkap oleh polis. Dan tapi perempuan tu nasib tak baik, bila sampai di hospital dia meninggal dunia lah. Tu kisah kemungkinan yang berlaku pada waktu malam. Nak cerita dikaitkan dengan ayat yang ketiga surah Al-Falaq. Boleh faham dah? Sebab Nabi kata dah, tuan-tuan, tu baru kes yang biasa. Nabi kata akhir zaman nanti la takunu sa'atu illa ala syirarin nas. Tidak akan berlaku hari kiamat melainkan atas jahatnya manusia. Itu kata Nabi. Kiamat ni akan berlaku bila manusia ni jahat semua. Dan berlaku al-fitnatul, kata Nabi akan berlaku fitnah. Fitnah ni orang panggil al-qatl, pembunuhan demi pembunuhan. Kita akan nampak pembunuhan ni nampak biasa dah di akhir zaman. Manusia semakin jahat. Sebab tu hari ni manusia ni tak kira, tidak ada peri kemanusiaan. Dan sekarang ni apa dia? Masalah dia ambil duit dalam bank habis duit orang hilang, dia tak ada peri kemanusiaan dah. Memang manusia jahat dah akhir zaman. Zaman bila? Zaman kita lah. Jadi Dajjal dia akan keluar ketika manusia duk main jahat. Tu. Jadi Nabi kata la takunu sa'atu ala isyrarin, tidak akan berlaku kiamat melainkan atas jahatnya manusia. Ni kita sekarang memang betul di dalam era betul kata hadis Nabi SAW. Minta kena berlindung. Sebab tu kita kena hati-hati selalulah. Nak pergi ke mana-mana hati-hati, lagi-lagi perempuan, hati-hatilah. Lagi-lagi seperti ibu-ibu, hati-hati bawa beg duit, bawa barang kemas, ataupun nak pergi ke mana kalau boleh bertemanlah, bawa anak ke, bawa kawan ke apa semua, berhati-hati. Maka kita kena minta berlindung dengan Allah daripada benda ni semua, kemungkinan-kemungkinan yang berlaku yang benda yang tak elok pada waktu malam. Jadi kalau kita tengok pencuri ni, kadang-kadang dia bawa pisau, dia bawa parang, sebenarnya bukan tujuan dia nak cincang kita pun. Tetapi kalau dalam keadaan terdesak, dalam keadaan tersepit, tiba-tiba dia naik curi rumah kita, kita pula kenal dia. Bila dia tahu orang tu kenal dia, dia pun dalam keadaan bahaya, apa lagi nak buat? Itu bahaya tu. Dahlah satu dosa mencuri, lepas tu tambah pula dosa membunuh. Tu yang paling kita risau. Tu orang panggil apa? Alalan celup perkasa, dia pun bantai kita. Tu takutlah, itu yang tu kita risau. Maka Allah Taala ajar dalam awal surah ni, surah Al-Falaq ni, iaitu wa min syarri ghasikin idza waqaba. Mintalah berlindung dengan Allah daripada kejahatan yang mungkin timbul pada waktu malam. Waktu malam ni macam-macam boleh jadi pada waktu malam. Sebab tu sebelum tidur kita baca banyak doa. Itu kejahatan manusia, makhluk, tapi kejahatan jin syaitan kita tak tahu lagi. Ni kena faham dah. Dan ayat yang keempat, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Urut sa di sini kena hati-hati. Ada orang sebut urut sa kepada huruf sa. Wa min syarrin naffatsati. Hujung lidah pergi kepada hujung gigi, keluar angin. Sa.
Ada huruf sa, huruf sin, kita kacil gigi. Sing, sa, sa. Ada pun huruf sa, ni, hujung lidah ni. Gigi, apa lidah letak di hujung gigi. Sa, tapi keluar angin. Wa min syarrin naffatsati fil uqad. Itu maksudnya. Dan mintalah berlindung dengan Allah dari tukar-tukar hembus, yakni simpulan benang. Tu maksudnya apa dia? Maksudnya apa? Orang-orang yang terlibat dengan sihir dan sebagainya, iaitu dipanggil dalam ayat ni sebagai hembus pada benda simpul. Ni cerita tukar sihir lah ni. Allah Ta'ala suruh kita minta berlindung daripada angkara sihir. Tuan-tuan kena ingatlah. Adapun kalau kita mengamalkan ilmu sihir ataupun kita amal ilmu hitam, apa dosa dia? Hukumnya dosa besar. Hukum dosa besar, bahkan boleh membawa kepada kufur, boleh membawa kepada syirik. Sihir ni adalah salah satu antara dosa-dosa besar, kena ingat dah. Sebab apa dia? Kerana dengan dia boleh mencelakakan orang lain. Bahaya dia. Sihir ni boleh mudarat orang yang mengamalkan dia, dan benda yang dia buat tu tidak ada faedah langsung. Sebab zaman kita sekarang pun tak lagi daripada sihir amal sangat. Allah Ta'ala kata apa dalam surah Al-Baqarah ayat 102? Wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Allah Ta'ala kata mereka mempelajari sesuatu memberi mudarat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Jadi maksudnya banyak lagi ayat Quran kata tentang orang yang mengamalkan sihir ni boleh membawa kepada kufur. Pasal apa? Dia bergantung kepada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat, kita ambil bahagian dalam sihir ni dosa besar. Dan kita dapat duit daripada buat sihir pun dosa besar. Contohnya kita ni seorang yang penyihir. Jadi duit yang kita dapat sebagai upah tu haram hukumnya dan rezeki yang kotor. Biasanya siapa yang join sihir ni? Biasanya orang yang join sihir ni orang yang nipis iman lah. Iman dia nipis, dia suka buat nanya ke orang. Contohnya pergi jumpa bomoh, jumpa ahli sihir, dia niat untuk menyeksa orang lain. Berapa ramai duk berlaku hari ni. Dia jumpa bomoh bukan setakat nak mengubati penyakit dia, bahkan dia nak supaya sihir dapat mempertahankan diri dia sebagainya. Jadi kalau minta tolong sihir macam ni, maka tak boleh di sisi syarak. Jangan duk buat kerja macam ni. Bahkan kata ulama, kalau kita pergi jumpa ibarat seperti bomoh lah, kalau bomohnya betul tak apa, kalau kita pergi bomoh niat untuk buat benda salah, yang tu pun dah salah. Kita pergi jumpa pun dah salah. Ni tuan mata Allah. Sepatutnya kita kena berserah diri pada Allah. Bila ada apa-apa musibah, kita kena tawakal pada Allah, kita kena banyakkan zikir, baca Quran dan sebagainya. Sama juga seperti tukar nujum, tukar tenung. Ni benda-benda yang boleh membawa kita kepada kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya apa dia? Antaranya tukar nujum, dia tengok tapak tangan kita. Orang ni duk bersipu bini dua dah. Dia kata sudah. Dia cek tangan Ustaz Arif mari 3 orang sini. 3 orang, bini 3. Dia kata sudah nak ayat ke bini kita ni. Jadi masalah. Jadi kalau kita percaya benda tu, boleh jatuh dosa besar, bahkan boleh jatuh syirik pada Allah Ta'ala. Biasa orang dah tanya, tukang nujung, saya ni hidup apa lama lagi? Abang Haji hidup 20 tahun lagi Abang Haji. Segar ada Abang Haji. Tiba-tiba tukang nujung, Abang Haji 20 jam lagi Abang Haji. Habis. Lepas tu duk tanya lagi macam mana rezeki saya lepas ni, boleh beli rumah ke tidak, apa benda. Jadi kalau duk minta tukang sihir macam ni, maka boleh menjatuh syirik dan kufur. Pasal apa dia? Pasal benda gaib tak ada manusia yang tahu. Benda gaib tak ada manusia tahu. Sebab antara Allah Ta'ala rahsia, iaitu jodoh pertemuan, rezeki, ajal maut, tak ada siapa tahu. Ini rahsia Allah, dan ini menjadi tanda soal dalam hidup kita. Tak tahu kita nak mati bila. Pasal apa dia? Pasal kita tak pernah buat MOU dengan malaikat maut. Ada buat MOU? Tak ada kan? Tak ada pernah kan? Kalau malaikat kata awak mati umur 80, happy lah kita. 40 enjoy mabuk dulu dah. Lepas tu dekat nak mati, taubat pada Allah. Pasal apa? Pasal dah tahu dah. Tapi masalah kita tak tahu. Itu maksudnya. Tu. Jadi banyak masyarakat kita yang percaya tentang masalah sihir ni, tukar nujum, tukar ramal ni banyak.
Nah, sebab apa tukar sihir ni dia kadang-kadang dia satu yang betul tapi 99 dia salah. Tapi kebanyakan manusia percaya tukar sihir tukar nujum ni hak salah 99 dia tak nampak tapi dia nampak hak betul tu ya. Tu ramai jadi pergi buat amalan tukar sihir dan sebagainya ni. Nah, ni tuan-tuan Allah. Sebab bahaya tukar sihir ni lah. Nanti saya cerita apa kesan-kesan dia bila kita ambil bahagian sihir dan sebagainya. Baik. Boleh faham dah? Jadi Allah Taala sebut dalam ayat ni wa min syarrin naffatsati fil uqad, dan mintalah berlindung dengan Allah daripada tukar-tukar hembus yakni sipulan benar. Yang ini tukar-tukar sihir lah, ataupun orang yang mengamalkan ilmu hitam ataupun ilmu pukau. Nah, bahaya. Lagi-lagi ibu kena hati-hati bab pukau ni. Ramai sangat warga asing dan sebagainya dia pergi pukau orang-orang tua dan sebagainya. Nah, tu kita kena minta berlindung dengan Allah Taala. Nak keluar rumah baca qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasatin idza waqab. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dua surah ni amal bila nak keluar rumah. Nah, tu. Ini mengikut tafsiran pertama, iaitu kita minta berlindung daripada tukar sihir. Adapun kalau kita tengok tafsir yang kedua, jadi maksud min syarrin naffatsati fil uqad, iaitu minta berlindung daripada tukar-tukar yang suka melakukan namimah. Jadi siapa namimah, iaitu golongan yang suka pelaga orang. Kita minta berlindung daripada golongan yang suka mengadu domba ni. Itu mengikut tafsiran kedua. Dah. Tu. Apa dia mengadu domba ni? Kita kata kepada orang lain. Kata tu pula bertujuan untuk kita tujuan untuk supaya menimbulkan perbalahan dan permusuhan di antara kedua belah pihak. Itu dipanggil batu api namimah. Tu. Pasal apa dia? Pasal dialah orang yang tengah sebagai menokok tambahkan dalam berita tersebut. Jadi bila orang pertama kedua dengar, jadi marahlah. Tu dipanggil namimah. Dah. Jadi Allah Taala dah larang dah. Sebab Nabi kata la tadkhulul jannata qattatun. Tidak masuk dalam syurga orang yang mengadu domba. Hadis riwayat Bukhari. Dah. Sebab tu kita ni kalau boleh jaga lidah kita ni. Dah. Kalau kita tengok dalam riwayat Ibnu Abbas, Rasulullah pernah kata apa dia? Satu hari Rasulullah pernah lalu di satu kubur, kawasan perkuburan. Lepas tu Nabi pun kata kepada Ibnu Abbas. Nabi kata Nabi dengar yang mana dalam kubur ni ada dua mayat diseksa oleh Allah Subhanahu Taala. Diseksa tu bukan sebab dosa lain pun. Bukan disebab dosa dia bunuh orang, berzina, bukan. Tapi satu mayat ni diseksa kerana dia tak bersih basah air kecing. Yang kedua, dia diseksa kerana dia mengadu domba. Dia kata ke orang supaya menimbulkan perbalahan. Dia sebagai batu api. Tengok. Dalam kubur Nabi kata diazab oleh Allah SWT. Tu. Contohnya, orang mengadu domba ni macam ni. Dia suka merosak hubungan orang. Dia sebagai orang tengah, bila dia pergi jumpa isteri dia kata pada dia, "Oi, aku menyesal lah kahwin dengan Abu ni." Oh, jadi kita sebagai Ramli, jadi isteri Abu ni beritahu kita ni sahabat pada Abu. Isteri kata, Ramli, aku menyesal lah kahwin dengan Abu ni." Oh Allah, panah barang apa semua. Lepas tu kemudian Abu ni pergi sampai kepada Ramli pergi sampai kepada Abu. Tu Ramli kata, Abu, tadi bini kau kata pada aku, dan bahawasanya bini kau ni menyesal kahwin dengan kau. Tu dia tambah pula, menyesal kau ni apa macam-macam lah dia kata. Dia kata mulut busung macam-macam. Tu itu mengadu domba. Sebenarnya kata ulama, walaupun isteri dia kata begitu, kita sebagai orang tengah tak boleh kata begitu. Bahkan kita kena kata yang lebih baik. Di sinilah orang panggil boleh berbohong. Boleh berbohong dalam bab ni. Contoh bini dia kata aku menyesal kahwin dengan Abu ni. Ramli pun kata dekat Abu, "Bu, tadi bini kau kata bersyukur sangat kahwin dengan kau. Baik sangat." Itu maksudnya. Sepatut begitu. Sama juga di tempat kerja, tak boleh kita duk mengadu domba di antara kawan dengan kawan yang lain. Dan salih-salih nak berjatuh, biasa dalam bab kerja ni biasa begitu. Tu. Maksudnya orang yang mengadu domba ni tujuan untuk supaya orang lain itu bergaduh. Itu mengikut tafsiran yang kedua. Maka kita minta berlindung dengan Allah daripada mangsa orang yang buat kerja macam ni. Kita tak buat salah dengan dia pun. Tapi dia duk cerita uduh dekat kita. Kata lagu tu, kata lagu ni, akhirnya timbullah perbalah di antara kedua belah pihak. Maka
Allah Ta'ala kata, mintalah berlindung daripada teranaya, daripada kis-kis pelaga orang macam ni. Kita minta berlindung. Dan sebenarnya benda ni bukan berlaku zaman kita je. Bahkan benda ni fitnah pernah berlaku pada zaman Nabi SAW. Al-Qattat. Al-Qattat ni maksudnya tukar-tukar fitnah. Tukar fitnah ni ibarat seperti terompet iblis dan syaitan lah. Ibarat terompet. Benarlah kata Rasulullah, al-fitnatu asyadul minal qatl. Fitnah ni lebih bahaya, lebih teruk daripada membunuh. Pasal apa dia? Sebab apa? Membunuh ni membunuh orang secara jelas, tapi fitnah ni ibarat kita bunuh orang secara perlahan-lahan. Tu bahaya fitnah ni. Kalau nak mati, biar mati cepat. Jangan mati lambat. Mati lambat ni seksa lah. Rosak habis nama baik orang dan dipermalu di tengah masyarakat. Maka tukar-tukar fitnah ni masuk ke dalam api neraka. Sebab tu kita kena jaga, jangan termasuk dalam golongan fitnah, pasal dia membunuh secara perlahan-lahan lebih teruk daripada membunuh. Dia buat cerita, sepatutnya dia dengar cerita 1 meter, pergi cerita ke orang 7 meter pula dah. Hak 6 meter pergi cerita sampai 12 meter. Tu jadi tak pelik, sebab fitnah ni pernah singgah pada Nabi Zakaria AS, dan fitnah ni pernah singgah kepada Habil dan Qabil, dan fitnah ni pernah singgah kepada Nabi Ibrahim AS, dan fitnah ni pernah singgah pada peristiwa Nabi Yusuf AS. Tahu kan kisah Nabi Yusuf? Tahu. Jadi Nabi Yusuf ni dia kerja di satu istana nama Kisir. Raja Kisir ada isteri namanya Zulaikha. Jadi satu hari bila tuanku tak ada kat rumah, jadi Zulaikha ni rupanya dalam senyap-senyap dia menaruh minat kepada Nabi Yusuf AS. Jadi sebab Nabi Yusuf ni ketampanan dia. Tapi ada orang tanya, Nabi Yusuf dengan Rasulullah mana lebih handsome? Sebenarnya Nabi Yusuf ni dia cantik pada zaman dia, dan Rasulullah ni cantik, memang cantik betul. Jangan pula kita kata Nabi Yusuf lebih cantik pada Nabi Muhammad. Tidak, semuanya cantik Nabi-Nabi ni. Jadi dalam duduk diam tu, Zulaikha taruh rasa minat kepada Nabi Yusuf. Tu. Maka satu hari bila Raja Kisir tak ada kat rumah, maka dia tutup segala pintu. Kemudian yang ada dalam rumah tu, yang antara Nabi Yusuf dengan Raja Kisir. Bukan, dengan Zulaikha. Maka kemudian Zulaikha pun panggil lah Abu Yusuf. Ya Yusuf, datang ke sini. Ya, ada apa? Kata Nabi Yusuf AS. Maka pada waktu itulah Nabi Yusuf digoda oleh Siti Zulaikha. Yang tu berlaku peristiwa tarik baju sebagainya. Nabi Yusuf tak nak. Nabi Yusuf takut kepada Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala selamat Nabi Yusuf sepasal Nabi Yusuf takut pada Allah. Maka Allah Ta'ala jaga Nabi Yusuf AS. Kalau Nabi Yusuf tak takut pada Allah, sudah tentu Nabi Yusuf AS difitnah pada waktu tu. Maka bila Raja Kisir tahu berita ni, Raja Kisir pun menjatuhkan hukuman, iaitu kena dipenjara. Maka Nabi Yusuf difitnah pada waktu tersebut. Tu. Dan fitnah ni pernah melanda juga rumah tangga Nabi SAW. Pernah kita tengok dalam hadisun ifki, bagaimana gosip yang pernah singgah keluarga Nabi. Terus Nabi kata, al-fitnatu asyadu minal qatl. Fitnah ni lebih bahaya daripada pembunuhan, pasal membunuh secara jelas, tapi fitnah bunuh orang secara perlahan-lahan, iaitu bahaya. Kena ingatlah, lidah kita ni bahaya sebenarnya. Lidah ni tak bertulang, saghiru jurmi azimu jurmi. Tapi bentuknya kecil, tapi akibatnya cukup bahaya. Kalau kita kena pisau, luka, tapi insya-Allah 2-3 hari sembuh dah luka tu. Tapi kalau kena fitnah disebab lidah, sampai akhir hayat kita tak akan lupa benda macam ni. Kena jaga diri kita. Lepas tu dalam satu patah kata, salamatul insan fil hifzil lisan. Kalau nak selamat, maka pandailah jaga lidah tu. Boleh faham dah? Maka kita minta berlindung daripada Allah daripada kejahatan mengikut tafsiran yang kedua. Baik, tengok pada ayat yang kelima. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan minta berlindung daripada kejahatan orang-orang yang dengki apabila ia dengki. Bahaya orang dengki ni. Allah Ta'ala suruh kita minta berlindung daripada orang dengki. Lagi-lagi zaman viral ni. Orang tu duduk berniaga, orang ni mari duduk dengki. Yang tu buka restoran kat tepi dengki, letak tanah kubur dan sebagainya. Ni punca apa? Dengki. Dalam ayat ni bagus, Allah Ta'ala berkata, mintalah berlindung daripada kejahatan orang-orang yang dengki apabila dia dengki.
Hati-hati. Jadi kita kena minta selalu, minta berlindung daripada orang dengki kat kita, kena minta selalu. Orang yang nak musnahkan kita, kita tak pernah buat apa pun kat dia, kita tak pernah buat nanya kat dia. Kita tak pernah buat menjatuhkan maruah dia pun, kita tak pernah pergi curi harta dia pun, kita tak pernah buat apa yang tak elok pada dia pun. Tetapi dalam kita tak buat apa tu, dia ada hasad dengki dekat dalam hati dia. Kita pun tak tahu pasal apa dia dengki kat kita. Bukan dengki saja, dengki yang sampai tahap meluak-luak ni, yang ni bahaya ni. Tu bila kita duk bercakap sikit, dia kerja dia nak hentam saja kita. Bila bercakap sikit nak hentam kita, maka kita minta berlindung dengan Allah daripada orang yang dengki-dengki kat kita macam ni. Mintalah berlindung dengan Allah. Tapi kalau kita tengok dalam surah Al-Falaq An-Nas ni, Allah mengajar kita supaya meminta berlindung dengan Allah Ta'ala daripada bahaya yang datang daripada segala makhluk ni, tuan-tuan mata Allah. Kita minta berlindung daripada kejahatan, keburukan, benda yang tak elok boleh datang pada kita bila-bila masa. Sebab kejahatan ni nak mari kat kita, tak tahu bila boleh masa dia mari. Tu yang betul-betul boleh lindung siapa? Allah Ta'ala sajalah yang boleh lindung kita. Kalau Tuhan tolong kita, maka kita akan selamat daripada jatuh benda-benda yang tak elok ni. Contohnya, bila Allah Ta'ala lindung kita, kita selamat di bahan harimau. Bila Allah Ta'ala lindung kita, selamat daripada kecurian berlaku daripada waktu malam dan sebagainya. Allah Ta'ala selamat kita daripada unsur fitnah. Allah selamat kita daripada mengadu domba, belaga orang dan sebagainya. Tu minta selamat daripada unsur dengki terhadap kita. Itu kalau Allah Ta'ala selamatkan kita semua. Apatah lagi, manusia ni lemah, dan lemah daripada nak mengelak daripada malapetaka. Kita tak boleh nak elak daripada malapetaka ni, kita lemah di situ. Cuba kita tengoklah di luar negara. Di Malaysia tak ada gunung berapi. Di luar negara ni ada gunung berapi hak besar-besar. Kalau meletus satu gunung berapi tu dan menyebabkan satu negeri tu boleh lumpuh. Seperti berlaku di Amerika Syarikat beberapa tahun dulu, yang mana ada satu gunung berapi yang besar. Kalau dia meletup bila-bila masa, maka habis satu negeri tu. Tu habis. Jadi benda ni kita di luar jangkaan manusia, kita tak tahu. Tu Tuhan buat, Tuhan takdir, benda yang manusia pandai buat, Allah lebih pandai lagi buat apa yang manusia boleh buat. Contoh lagi, Allah Ta'ala boleh mari ribut taufan. Habis tuan-tuan, bila mari ribut taufan ni habis. Dia bawa angkut rumah, kita duduk tengah berok tengah tanah mari ribut taufan, habis jambil-jambil kita belajar habis. Tu Tuhan mari banjir lumpur contoh. Bila hak mari banjir lumpur, semua lemah nak mempertahankan diri, habis kereta, rumah-rumah rosak dan sebagainya. Kita minta lah berlindung daripada benda ni semua. Tu maksudnya bencana yang nak mari ni di luar daripada kekuatan manusia. Kena ingat di situ. Tu boleh faham dah? Allah Rabbi. Kena ingatlah ini kuasa Allah. Bila Allah tak lewat mari bala, lembek habis lutut kita. Tak boleh nak buat apa dah. Sebab itulah kalau kita tengok dalam tafsir yang lain, saya ambil dalam hadis Muslim, Imam Tirmizi, An-Nasa'i dan lainnya, bahawa Rasulullah pernah kata, unzilat alal al-lailata ayatu lam ara misluhunna qultu qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Nabi kata apa? Diturun pada aku pada malam ini beberapa ayat yang belum pernah aku tengok seumpama dia. Dalam hidup aku tak pernah aku tengok ayat seumpama ni. Maka iaitu qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Maksudnya apa dia? Dalam hadis nak cerita, Nabi bila terima dua surah ni, Nabi kata lam ara misluhunna. Belum pernah aku tengok dua surah ni. Bila Nabi terima dua surah ni, Nabi kata cukup hebat dua surah ni. Hebat dua surah ni. Tu. Pasal apa? Sebab dua surah ni dia khusus supaya kita minta berlindung dengan Allah Ta'ala daripada segala bahaya, minta berlindung daripada kejahatan makhluk dan sebagainya. Ini termata. Dan kalau saya ambil dalam riwayat yang lain seperti Al-Bukhari, Abu Dawud, An-Nasa'i dan Ibnu Majah daripada Aisyah isteri Nabi SAW. Jadi apabila Rasulullah sedang baring nak tidur pada tempat tidur Rasulullah, tiap-tiap malam lah, maka Rasulullah akan rapatkan tangan dia, iaitu berdoa. Maksudnya sebelum Nabi tidur, di tempat tidur Nabi sebelum dia rebah badan, dia rapatkan tangan doa, dia berdoa kepada Allah Ta'ala. Jadi rupanya kita dah berdoa ni sunnah Rasulullah lah. Ada orang kata, kenapa kita berdoa rapat tangan begini? Sunnah Nabi. Nabi buat macam ni. Macam ni,
budak. Nah, itu bukan sunnah Nabi. Macam ni Rasulullah buat, rapat tangan. Bukan rapat tangan macam ni, rapat tangan macam ni. Tak ada tangan. Tu. Dia faham dah? Tu. Kedua tangan berdoa. Cumanya ada orang tanya, ustaz, doa ni macam mana? Doa ni nak akad tinggi mana? Tinggi ni kau bawah sekali. Kau macam mana? Ada beberapa pandangan. Ada pandangan mengatakan Nabi kadang-kadang berdoa paras kepala, kadang-kadang ambil berdoa paras bahu, kadang-kadang ambil berdoa paras dada. Yang paras tangan ni, aku serah padamu ya Allah, ikutlah apa benda. Yang tu tak ada lah. Nah, yang tu jenis orang malas berdoa tu. Tiga wajah boleh berdoa, ikutlah nak akad tangan tinggi mana pun tak ada masalah. Jadi dalam ayat ni, apabila Nabi tak ada dua tangan, kemudian bila Nabi tak ada dua tangan, kemudian Nabi baca tiga kul, iaitu surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, surah An-Nas. Lepas Nabi baca, kemudian Nabi sapu gosok pada badan dia. Yang pertama Nabi gosok sapu bahagian depan, dan yang mana sampai tangan lah. Kemudian sapu bahagian belakang. Dan kemudian sunat kita ludah 3 kali sebelah kiri. Baca biasalah, jangan jangan yang pekat-pekat sangatlah. Isyarat saja ludah tu. Boleh faham dah? Tu. Ini mengikut hadis sahih dah. Ini hadis sahih. Dan sikit lagi kita nak habis dah. Tu. Kalau boleh kita buat sunnah ni selalu apabila kita nak tidur lah. Dan banyak lagi hadis-hadis Nabi cerita tentang masalah ni. Boleh faham dah? Dan kalau kita tengok dari riwayat lain, Siti Aisyah, satu hari dia demam. Bila dia demam ni, kemudian dari riwayat kata lah, dia ambil tangan Rasulullah, dia baca 3 ku tadi seperti Rasulullah buat, kemudian dia pun ambil tangan Rasulullah, dia sapu pada badan dia. Tu isteri kita pun boleh buat macam tu pada suami kita, dan ambil berkat suami. Bang, tangan bang, kejap ah. Tu Qul a'udzu birabbil falaq wa min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin. Amin. Dia buat gitu dah. Tak apalah, buatlah. Dan suami isteri tak apa dah, tak ada masalah. Jadi sebagai kesimpulan saya nak istilah di sini apa dia? Dalam surah Al-Falaq ayat 1 ayat 2 tadi kita bahas bahawasanya dia nak cerita pada kita tentang kejahatan makhluk yang Allah Taala buat dalam dunia ni. Cumanya yang kita nak kata jahat ni sebuah apa? Dalam tafsir ni nak jelas. Kita nak minta jahat daripada bentuk mana? Satu makhluk yang jahat ni satu-satu manusia umpamanya. Ada makhluk ni Allah Ta'ala buat baik, ada makhluk Allah Ta'ala guna untuk jadi jahat. Contohnya, kadang-kadang rimau. Rimau ni kadang-kadang kita kata dia jahat, dan kadang-kadang dia ni baik. Tu contoh seperti rimau. Contoh, bila rimau pergi terkan satu orang. Bila pergi terkan satu orang, tu ada seorang ni nak pergi keluar potong getah lah seperti tadi. Dia pun tak tahu rimau tu ada kat situ, dia pun tak kacau rimau apa semua. Kemudian rimau hari tu pun tersempat dengan dia. Rimau ni pula 3 hari dia tak makan. 3 hari dia tak makan. Puasa kot, mungkin puasa. Jadi bila tengok pemotong getah tu, dia kata ini satu rezeki, dia kata. Ini rezeki daripada Allah. Jadi dia pergi bahan pemotong getah. Jadi kita kata pada rimau ni jahat. Betul. Tapi rimau tu kata pada kita, itu memang makan aku. Nak macam mana? Boleh faham dah? Kita nampak rimau tu jahat, tapi memang rimau tu makanan kita. Maka rimau tu pergi bahan kita, habis putus tangan, putus kaki, putus kepala, habis lah. Tu. Maka pada waktu itu berduka cita, habislah ahli keluarga si mangsa. Ada anak semua bersedih, isteri pun bersedih. Mana 7-8 orang sebelum ni dia tanggung, habis tidak ada tanggungan dan sebagainya. Tu. Yang sebelum ni dia hidup susah dah, bila tak ada ayah dia dimakan rimau, bertambah susah lagi hidup dia. Maka yang pakai miskin lagi susah kehidupan anak beranak. Tapi kalau yang dibahagi mata orang kaya, kata ulama, maka orang miskin yang selalu terima bantuan ini berasa kehilangan dia. Pasal apa dia? Kalau masa dia hidup, dia lah suka bagi derma pada orang miskin. Jadi rasa kehilangan. Jadi benda-benda macam ni nak cerita pada kita apa dia? Nak cerita pada kita bahaya yang nak berlaku pada makhluk ni bila-bila masa. Kita tak tahu bila masa. Bila nak jadi pun kita tak tahu. Contohlah, kita bercuti pergi naik kabel car kat Genting Highland. Naik kabel car, biasa kita pergi naik turun itu tak ada masalah pun, okey je. Kalau tak ada masalah, alhamdulillah lah. Tapi kalau nak mari nasib tak baik hari tu,
Hari tu pula hari first time kita baru nak naik cable car, tiba-tiba hari tu juga jadi benda pelik. Sudah habis dah. Jadi masa kita naik tu yang tu kita paling risau. Tu yang itulah kita minta berlindung dengan Allah daripada benda-benda macam ni. Kita minta berlindung dah. Samalah seperti rimau tadi. Dan kadang-kadang binatang yang kita kata dia jahat, sebenarnya dia tak kata jahat pun, disebut dia pasal apa dia? Pasal itu makanan dia. Tu dah. Sebab itulah kita minta berlindung daripada Allah. Pasal apa? Rimau tu kata ini rezeki aku ni roti Allah Ta'ala beri ni. Dia pun bahan pemotor getah tu. Jadi kadang-kadang satu pihak menganggap benda tu jahat, tapi tidak semua orang menganggap benda tu jahat, dan ada setengah orang menganggap benda tu jahat. Sebab itulah kita kena tengok, inilah dipanggil dunia yang kita hidup sekarang ni. Kita kena faham dah. Jadi samalah seperti mana ayam. Kita duk makan ayam dah. Jadi ayam tu makhluk. Jadi kita duk makan ayam, kita buat goreng ayam, masak kurma, masak percik dah. Jadi masa kita nak sembelih dia, kita tak fikir ke dia pun ada anak bini ayam juga. Tak pernah fikir ke? Ayam pun ada anak cucu juga. Kita tak pernah fikir ke sebelum sembelih tu, lepas ni ayam tu jadi anak yatim piatu? Macam mana? Pernah fikir? Jadi kita kata ayam tu biasa, biasa ayam ni makanan kita. Salah apa? Tapi ayam tu kata jahat lembu ni, tak fikir pasal anak bini aku umur tu. Sama juga lembu. Lembu ni kita duk sembelih dia, duk makan daging ni pasal kita menganggap lembu ni makanan kita. Kita anggap tak jahat lah, biasalah makanan kita. Tapi lembu kata, tak fikir ke aku ada awet ke betul, tak kahwin lagi. Dah tak fikir ke semua tu. Tapi kalau Allah Ta'ala beri lembu disifat kata-kata, sebelum kita korban tu, lembu kata, tak fikir ke hamba ke. Hamba kat rumah ada mak nak kena tangga lagi. Ada bini. Sudah tentu tak jadi korban begitu. Ni. Jadi berapa banyak yang kita memperbudakkan binatang tersebut. Perbudak ni macam mana? Kita jadikan binatang sebagai kuli kita. Tu berapa banyak. Contohnya seperti mana kerbau kan. Kita nak bedah sawah padi dah. Kita nak gerak lah, orang memang gerak nak meratakan tanah sawah padi tu, bawa kerbau. Dah lah kerbau tu tanggung benda belakang berat dah. Lepas tu tuan kerbau tu pula pergi pukul dia. Kalau kerbau tu boleh cakap macam mana? Aku dah bawa aku duduk tengah berjalan dah ni, nak pukul lagi dia buat apa? Asyik baik kerbau tu tak atas apa. Sama juga seperti nyamuk Aedes. Nyamuk bila dia datang kat kita, kita riset dia. Berapa banyak nyamuk mati syahid. Maksud nak kata apa dia? Nak kata nyamuk dia kata kat kita, kita jahat. Jadi nyamuk mari ketik kita, dia kata tu memang makanan aku, salah apa? Beginilah dalam hidup kita. Samalah seperti mana pokok kayu. Pokok kayu, kita dah ambil tembang pokok dia, kita buat perabot. Pokok kayu kata kita jahat. Kita kata biasalah ni kita nak meja kuliah ni tak ada kayu, susah juga. Biasalah tu. Jadi ni maksudnya nak kata kadang-kadang benda jahat ni kita nampak benda tu jahat, tapi sebenarnya tu biasa bagi diri dia, tapi jahat bagi diri kita. Tapi kadang-kadang jahat bagi kita dan biasa bagi diri dia. Itu nak nisbah jahat yang mana satu. Maka kita mohon berlindung dengan Allah daripada kejahatan makhluk tadi. Kalau sekiranya benda tu boleh membawa kejahatan pada diri kita, mintalah berlindung, baca surah An-Nas dan juga surah Al-Falaq ni. Boleh faham dah? Okey, last sekali dalam ayat yang ketiga dan keempat ni, Allah Ta'ala suruh kita minta berlindung kejahatan orang yang tukar hembus, iaitu sukan sipulan benar, iaitu terkasih seperti saya jelas tadilah. Tu dalam ayat ni kata nafasati fil uqad. Maksud nafas ni namam, iaitu tukar-tukar fitnah. Kena ingatlah fitnah ni paling bahaya sekali dalam hidup kita. Pasal kalau boleh mintalah Allah Ta'ala jaga kita daripada fitnah. Tu je. Sebab fitnah paling bahaya. Pasal apa dia? Pernah fitnah ni melanda rumah tangga Rasulullah SAW. Isteri Nabi nama Siti Aisyah pernah difitnah buat jahat bersama dengan sahabat bernama Safwan. Pernah. Maka sampai satu tahap Nabi ni rasa duka cita dengan fitnah tersebut. Bila tengok hubungan anak dengan, ada kadang-kadang bila tengok hubungan anak dengan bapak ni, ada satu orang dengki, dia fitnah menyebabkan ibu bapak ni jadi tak elok. Dan ada juga bila sebab fitnah bercerai antara suami isteri. Ni saya nak cerita benda penting ni. Kisah yang benar. Ada satu orang ni lepas kuliah dia datang jumpa saya. Dia kata, ustaz, boleh tak saya nak dapat ustaz? Lepas tu saya nak ceritalah kisah benar saya berlaku.
dia tu muda lagi, lebih kurang umur 30-an dekat 40 lah, tak sampai 40 lagi. Dia kisahnya macam ni. Kisahnya asalnya dia kahwin dah lama, tetapi suami dia ni bila dah kahwin dia dapat seorang anak. Seorang anak. Tapi bila dah kahwin lama ni, lepas pada tu dia tak dapat anak. Dia tak dapat anak apa semua. Lepas tu pergi cek hospital semua, cek iman apa semua, rupanya ada masalah lelaki tersebut. Masalah lelaki. Jadi lelaki tu pun rancang macam nak kahwin lagi lah. Dia rancang nak kahwin. Dia ingat dia yang jahat, dia yang curang. Rupanya bila nak kahwin lagi tu, isteri baru dia sekarang ni, sebelum dia kahwin tu, dia dah cek kenapa dia dah bakal suami dia ni nak bercerai dengan isteri lama. Dia pun cek. Rupanya bila isteri baru ni cek, rupanya isteri baru ni dia curang lama dah dengan suami dia, pasal anak tu bukan anak suami dia. Tu. Jadi suami dia ingat dia yang curang sebab nak kahwin lain. Tapi rupanya bila cek isteri baru suami dia kata, sebenarnya isteri awak tu yang curang sebenarnya. Tu. Yang curang. Itu kes berlaku dah. Okey, bila suami dia tahu begini, suaminya bergaduh lah, perang dunia lah. Di antara 3 orang tu perang dunia. Jadi benda tu rahsia apa semua bukti disimpan oleh isteri yang muda ni lah. Maka bila dah bercerai dua ni, jadi duduk bersama dengan isteri muda. Jadi isteri tua ni, dia rasa tak puas hati, dia rasa dengki dan sebagainya, dia pun guna sihir. Yang boleh tahu dia guna sihir ni sebab suami ni pernah pergi jumpa Tok Mau di Terengganu macam-macam lah. Dia kata dia antara bini muda kena sihir. Jadi dia sihir pasal apa? Sihir ni pula ialah sihir pemisah nafsu. Sihir pemisah nafsu. Maksudnya pemisah nafsu ni, bila suami dia nak bersama dengan isteri muda, dia jadi rasa tak ada tak ada nafsu. Jadi pemutus nafsu. Ini paling bahaya ni. Rupanya ada macam ni. Ada. Lepas pada tu pasal apa? Sihir ni berlaku pasal dengki tadi. Kita baca ayat ni apa dia? Kita baca ayat ni. Allah Ta'ala kata ayat kelima, wa min syarri hasidin idza hasada. Minta belah berlindung daripada kejahatan dengki apabila dia dengki. Ni, bayang. Ni kisah benar. Lepas tu lalu saya tanya, lalu bagaimana sekarang ni? Tu lah Ustaz, tadi nak buat apa? Sampai satu tahap orang yang bomoh saya tu, dia kena malam tu. Dia nak bersama dengan isteri dia, tiba-tiba mari syaitan, dia bagi toreh kemaluan untuk bomoh tersebut. Ini kisah benar berlaku. Pasal apa dia? Mari dengki tu, mari ikut sihir dan sebagainya. Maka dalam ayat ni Allah Ta'ala cerita, mintalah berlindung dengan Allah Ta'ala daripada benda-benda daripada sebut. Inilah belah berlaku dalam rumah tangga Nabi SAW, dan pernah juga berlaku kepada Rasulullah. Pasal apa dah? Dalam ayat ni Nabi kena sihirkan. Nabi kena sihir. Ketika Nabi disihir tu, ada satu orang Yahudi, nama siapa dia? Iaitu nama dia Labid bin Al-Ahsyam. Dia sihir Nabi. Ada beberapa riwayat kata ada Nabi disihir selama 1 bulan. Bagaimana tukar sihir ni sihir Nabi? Dalam tafsir Ibn Katsir kata, tukar sihir ni dia pergi curi singkat rambut Nabi SAW. Kemudian dia patahkan beberapa mata singkat tu, maka rambut tu jatuh ke bawah. Dia pun kutip rambut tu, kemudian dia ikat rambut tu pada alat penyihir. Maka kemudian dia pun benam di dalam telaga lah, di dalam telaga. Kemudian Nabi duduk sakit tu, dalam satu riwayat kata selama 1 bulan. Tapi kalau tengok dalam riwayat yang lain, mengatakan Nabi tu kena sihir selama sakit tu selama 6 bulan. Tapi ada pendapat kata sebulan lah. Ada ulama kata sebulan saja. Dalam duduk sebulan tu, tiba-tiba datang 2 malaikat. Kita cerita dah bulan minggu lepas, datang 2 malaikat. Malaikat pertama dia duduk bahagian kaki Rasulullah, malaikat kedua duduk bahagian kepala Nabi. Maka malaikat duduk bahagian kaki, tanyalah malaikat duduk bahagian apa? Macam mana dengan ni? Macam mana keadaan Rasulullah ni? Maka malaikat duduk bahagian kepala kata, Nabi ni kena guna-guna. Guna-guna apa? Guna-guna sihir. Siapa yang menyihirkan? Iaitu, kata malaikat duduk bahagian kepala, iaitu Labid bin Al-Ahsyam, orang Yahudi. Dia sihir. Maka kemudian perintahlah sahabat, pergilah ambil sihir tu di dalam telaga dengan cara keringkan air telaga, ambil, kemudian turun, ambillah alat penyihir tu di bawah batu yang besar. Maka Nabi pun utus keesokan hari kepada ahmad biasa sahabat Nabi tu, pergilah ambil alat penyihir tersebut,
Akhirnya selepas pada tu Nabi pun ambil alat penyihir, Nabi pun baca dua surah tadi. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Jadi dua ayat ni sebelah ayat. Jadi sebab ada 11 sipu di dalam alat penyihir tu. Satu ayat, satu sipu terurai. Dan satu ayat terurai. Maka akhirnya Nabi pun sembuh daripada sihir tersebut. Subhanallah. Dan rupanya nak cerita pada kita, Nabi pun ada orang sanggup buat macam tu. Nabi. Ada lagi ke manusia yang lebih baik daripada Rasulullah? Ada lagi ke manusia yang lebih hebat daripada Rasulullah? Tak ada dah. Nabi je. Tapi Nabi pun kena macam tu. Pasal apa? Pasal mari duk dengki nak bagi punah Rasulullah SAW. Ini cerita tentang sihir, boleh tengok dalam riwayat Bukhari. Inilah kesan daripada kita sihir. Dan ada ulama kata last sekali, kesan Nabi kena sihir ni, Nabi rasa kaya. Contohnya, Nabi rasa dia bersama dengan isteri dia dah, tapi sebenarnya tak bersama lagi. Nabi rasa dia dah buat dah, tapi sebenarnya Nabi tak buat lagi. Tu kesan. Dan ada riwayat kata, ketika Nabi kena sihir, gugur rambut Nabi SAW. Ni, itu kesan daripada sini. Punca daripada apa? Kemungkinan daripada dengki orang dekat kita. Macam ni lah Allah Ta'ala suruh kita minta berlindung. Sebagai kesimpulan dari surah ni, Allah Ta'ala suruh kita minta berlindung. Bacalah surah Al-Falaq dan bacalah surah An-Nas. Itulah sebagai kesimpulan dalam tafsir dalam surah Al-Falaq dan An-Nas. Dan wallahu a'lam. Dan insya-Allah kalau ada soalan boleh tanyalah sebelum saya tutup kuliah ni. Ada soalan ke? Tak ada insya-Allah. Moga-moga pada minggu depan kita akan masuk surah yang seterusnya. Surah apa pula? Iaitu surah Al-Ikhlas. Wallahu ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala sahbihi ajma'in. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa anfa'na wa zidna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.